Kluster pekerja sebuah kilang di Pedas, Negeri Sembilan sumbang 52 kes positif COVID-19 baru hari ini. Sidang Dewan Rakyat minggu hadapan beri keutamaan kepada urusan penting kerajaan dan pentadbiran negara. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Laurendra Fiona Bennett Baikan. Baik, kluster melibatkan pekerja sebuah kilang di Pedas, Negeri Sembilan menyumbang 52 kes positif COVID-19 baharu hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster tersebut mula dikesan sejak 5 April lalu apabila salah seorang pekerja mula jatuh sakit. Sehingga jam 12 tengah hari tadi, 786 orang sudah disaring dan mereka terdiri daripada pekerja kilang dan ahli keluarga. Sementara itu, sebanyak 68 kes baru direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif terkini sebanyak 6,535 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,564 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 68 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 adalah kes import daripada warga negara yang pulang dari luar negara, iaitu 3 daripada United Kingdom dan 1 daripada Amerika Syarikat. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 64 kes, di mana sebanyak 3 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sementara itu, 88 lagi kes pulih dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes pulih dan discharge sebanyak 4,864 kes atau 74.43% daripada jumlah keseluruhan kes. Kematian pula sifar. Sehingga kini 18 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, 7 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Ya, individu yang dibenarkan bergerak merentas negeri menerusi gerak Malaysia tidak dibenarkan melencong ke destinasi lain sama sekali. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perjalanan mereka tertakluk kepada destinasi yang dipohon dan dibenarkan sahaja. Di dalam permohonan kepada polis akan ditulis destinasi. Kalau daripada Johor tadi, destinasi dia Kuala Lumpur sebagai contoh. Tak bolehlah bila sampai tengah jalan dah hampir waktu berbuka, abang dia ada di Melaka. Melenconglah ke Melaka untuk berbuka, lepas berbuka balik ke KL. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Ya. Dia mesti berjalan, mesti meneruskan perjalanan mengikut destinasi yang dipohon kepada pihak polis. Jadi kalau daripada Johor, straight balik ke Kuala Lumpur. Jadi tak boleh melencong ya. Untuk berbuka puasa, saya galakkanlah kepada semua penumpang membawa bekalan makanan di dalam kereta. Selepas tempoh bermula 7 hingga 10 Mei tamat, perjalanan rentas negeri perlu mendapatkan kebenaran polis. Selain itu, kerajaan memberi kelonggaran mereka yang menaiki kenderaan berkapasiti 6 tempat duduk untuk membawa 6 penumpang berbanding 4 yang dibenarkan sebelum ini. Selangor, Perak dan Kuala Lumpur mencatatkan permohonan tertinggi bagi perjalanan rentas negeri gerak Malaysia setakat ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, lebih 266,000 daripada 500,000 permohonan datang dari ketiga-tiga negeri terbabit.
Jumlah keseluruhan permohonan yang kita terima adalah sebanyak 266,765. Permohonan yang tertinggi dicatatkan adalah dari negeri Selangor, iaitu sebanyak 53,998 permohonan. Diikuti dengan Perak sejumlah 26,919 dan wilayah Persekutuan KL iaitu sebanyak 26,181 permohonan. Beliau menasihati orang ramai yang gagal memohon menggunakan aplikasi Gerak Malaysia boleh mengemukakan permohonan secara manual di Balai Polis. Baik, seterusnya kita ikuti tinjauan wartawan Atikah Ismail di laluan tol Jalan Duta apabila individu atau keluarga dari Perak, Johor dan Kelantan bergerak ke destinasi masing-masing hari ini. Selain keadaan trafik, tinjauan turut melibatkan kawasan rehat dan rawat di Lebuhraya Utara Selatan. Saya dan juru kamera Nordin Zulkifli memulakan tinjauan keadaan trafik di Tol Jalan Duta bermula jam 10 pagi tadi. Ketika itu, aliran trafik kelihatan lancar di kedua-dua arah. Sejam kemudian, kami menuju ke kawasan rehat dan rawat RNR Sungai Buloh bagi memantau tahap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat. Untuk hari ini, wife saya daripada Seri Tanjung bersama adik ipar. Dan perjalanan ke Seri Tanjung ke Tanjung Malim, dia akan drop saya punya adik ipar dulu, kemudian dia akan ke RNR Jejantas untuk mengambil saya untuk ke Ceras pula. Berapa lama terpisah? Terpisah sejak daripada cuti sekolah bulan Mac. So saya drop, tinggalkan family dekat kampung. Satu langkah yang bagus untuk keluarga yang terkandas di kampung lah. Jadi yang keluarga terkandas di kampung tu boleh berjumpa kembali dengan suami atau isteri ataupun apa orang-orang tua yang uzur untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka lah. Ada penambah baik? Saya dari Perak. Nak balik ke Johor Bahru. Happy lah rasa. Syukur lah. Tapi kita kena patuh pada arahan juga. Sebab abang saya semalam dari Kelantan, dia terperangkap rumah besan dia. Dah 40 hari dah. Semalam 2 pagi dia gerak dari Kelantan balik Kota Damansara. Dia kata alhamdulillah 3 jam memang tak ada masalah, tak ada jam. Dia kata baguslah kerajaan buat macam ni kan. Maknanya daripada Bandar Timur dia buat gila-gila hari. Orang ramai di RNR berkenaan mematuhi sepenuhnya larangan menggunakan surau serta kemudahan lain kecuali stesen dan tandas. Walaupun pelbagai arahan dan inisiatif yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan rakyat Malaysia mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti penjarakan sosial, namun PLAS tetap menyediakan kemudahan mesin minuman bagi mereka yang haus melakukan rentas sepadan negeri. Ia bagi mengelak kontak secara fizikal antara penjual dan juga pembeli. Dan kepada semua umat Islam yang berpuasa, pastikan anda minum selepas berkumandangnya azan maghrib. Polis Diraja Malaysia PDRM meluluskan 226,181 permohonan melalui aplikasi Gerak Malaysia dan 6,304 kebenaran secara borang manual. Atikah Ismail, RTM. Baik, Malaysia menduduki tempat keempat dalam tinjauan global mengenai penerimaan masyarakat terhadap tindakan kerajaan menangani pandemik COVID-19. Kedudukan tersebut mengatasi negara jiran Singapura dan Indonesia yang masing-masing di tempat ke-7 dunia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Hartanah IQI Global Group, Kashfi Azhari, Malaysia mempunyai fasiliti perubatan bertaraf dunia selain disokong tindakan tepat kerajaan dalam melindungi rakyatnya berdepan penularan wabak itu. Negara meletakkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat melebihi kepentingan ekonomi jangka pendek. Justru Malaysia merekodkan jumlah kes jangkitan rendah berbanding negara lain dan dilihat berupaya bebas sepenuhnya daripada COVID-19
lebih awal. Ketika pembeli hartanah dari China dan negara Asia lain meninjau prospek terbaik di peringkat global, mereka hilang keyakinan terhadap Amerika Syarikat dan United Kingdom, ekoran kesukaran kedua-duanya menangani wabak COVID-19. Malaysia berada di kedudukan keempat dengan skor indeks 58 di belakang Emirat Arab Bersatu UAE dan India yang terikat di tempat ketiga dengan skor indeks 59. Vietnam berada di kedudukan kedua dengan skor 77, manakala China di tempat teratas dengan skor 85. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, sidang Dewan Rakyat 18 Mei ini mengutamakan urusan penting kerajaan terlebih dahulu seperti diamalkan selama ini. Sebarang usul pembangkang perlu menunggu urusan kerajaan diselesaikan dahulu seperti Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2019 dan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2020. Ya, jika usul pembangkang tidak dibahaskan pada sidang 18 Mei ini, ia perlu dikemukakan sekali lagi pada sidang akan datang. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 akan dimulakan dengan titah ucapan perasmian Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain itu, sidang ini turut mendengar pengumuman pelantikan anggota Parlimen Port Dickson sebagai ketua pembangkang yang dibuat oleh Speaker. Nasional telah memutuskan polisi melantik ahli Parlimen Pembangkang sebagai pengerusi PSC dikekalkan. So pihak pembangkang perlu mengangkat satu nama kepada Parlimen untuk dilantik dalam persidangan 18 Mei, manakala naib pengerusi akan dilantik oleh di kalangan anggota penyokong kerajaan, backbenchers. Sidang kali ini perlu diadakan bagi mengelak komplikasi undang-undang. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof menerima usul anggota Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengemukakan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Melalui satu kenyataan media, ia menjelaskan usul itu di bawah Peraturan Mesyuarat 27/3 diterima untuk dibawa ke Mesyuarat Dewan Rakyat kelak. Usul itu mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ahli yang berhormat paguh tidak mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Rakyat. Namun, usul kedua Tun Dr. Mahathir di bawah Peraturan Mesyuarat 4 iaitu mengekalkan yang di-Pertua Dewan Rakyat dikekalkan sehingga Dewan dibubarkan ditolak Tan Sri Muhammad Arif. Selain dua usul itu, Tan Sri Muhammad Arif juga menerima usul Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liu Vui Kiong di bawah Peraturan Mesyuarat 18. Tan Sri Muhammad Arif menerima sebahagian daripada usul itu memandangkan perkara itu berkaitan kepentingan orang ramai, manakala sebahagian lagi ditolak dengan alasan ia tidak perlu disegerakan. Manakala usul Ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal di bawah Peraturan Mesyuarat 27/3 ditolak kerana ia tidak selari dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai lapisan rakyat mengucapkan takziah atas pemergian tokoh agama Datuk Ismail Kamus. Beliau menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada dunia dakwah negara. Menurut Perdana Menteri lagi, Allahyarham merupakan tokoh agama yang banyak menyumbang kepada negara melalui usaha dakwah sepanjang hayatnya. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid As-Sabirin, Lembah Keramat. Upacara pengebumian bermula jam 11 pagi tadi selepas jenazah dimandi dan disolatkan di masjid berkenaan. Allahyarham meninggal dunia jam 12.30 tengah malam tadi di kediamannya di Ampang susulan komplikasi jantung. Dilahirkan pada 2 Disember 1948 di Kampung Batang Rening, Ulu Selangor, Ustaz Ismail mendapat pendidikan awal di Sekolah Arab Batangkali selama 6 tahun. Selepas menamatkan pengajian menengah agama di Mahad Isyamuddin Klang, Ustaz Ismail seterusnya melanjutkan pelajaran ke Kolej Islam Klang.
Figura dakwa ini mendapat pendidikan tinggi di UKM Bangi di Fakulti Pengajian Islam. Cukup dikenali sebagai panel Forum Perdana Hal Ehwal Islam di TV1, Ustaz Ismail juga adalah pengasas dan penasihat Pusat Perubatan Darussalam yang berpusat di Gombak. Dalam bidang kebajikan, bantuan kemanusiaan dan membantu insan lain, Allahyarham adalah penasihat kepada NGO Muslim K Malaysia. Prihatin dengan usaha kerajaan memerangi wabak COVID-19, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN tampil memberi sumbangan kepada beberapa pusat perubatan di ibu negara. Sumbangan diberikan berupa peralatan perlindungan diri PPE dan alat pernafasan Powered Air Purifying Respirator PAPR. Laporan Siti Nurul Husna Bukhari. Bermula jam 9 pagi, sumbangan disampaikan di Hospital Selayang sebelum petugas PTPTN bergerak ke Hospital Kuala Lumpur. Sumbangan berjumlah RM160,000 itu disampaikan Ketua Eksekutifnya Ahmad Dasuki Abdul Majid. Tanggungjawab sosial ini adalah menunjukkan keprihatinan PTPTN kepada pasukan frontliner yang banyak sangat membantu rakyat Malaysia menangani penularan wabak COVID-19 ini. Peralatan perlindungan sangat diperlukan petugas barisan hadapan bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19 ketika bertugas. Staf kita memang sentiasa menggunakan PPE. Sementara PAPR ni kita gunakan di kecemasan lah, dan juga di dalam Dewan Bedah dan juga di ICU, di unit terapi dan juga di burn unit di mana kita perlu membuat intubasi untuk pesakit untuk di mana di dalam proses tu ada aerosolized EGP procedures Kelengkapan ini adalah agak penting untuk kita dan dengan sumbangan ini akan meningkatkan lagi stok PAPR kita lah untuk pesakit-pesakit yang akan datang dengan jangkitan COVID-19 lah. Sumbangan tersebut merupakan tanda sokongan kepada petugas barisan hadapan melawan COVID-19. Sebagai menyahut saranan kerajaan dan juga sebagai sebuah organisasi yang cakna dan prihatin, PTPTN hari ini menunaikan tanggungjawab sosial korporat CSR kepada petugas barisan hadapan untuk mengekang penularan coronavirus di negara ini. Dan hari ini sebanyak 10 set PAPR dan 1,000 unit PPE berjumlah 160,000 disampaikan kepada hospital-hospital yang terlibat, iaitu HKL Hospital Kuala Lumpur dan juga Hospital Selayang, yang mana masing-masing menerima sebanyak 5 set PAPR dan 500 unit PPE. Saya Nurul Husna Bukhari, RTM. Baik saudara, kami paparkan kepada anda harga minyak mingguan bagi tempoh 9 sehingga 15 Mei nanti. Persekutuan Karate Malaysia MAKAF menetapkan untuk sekurang-kurangnya seorang wakil ke Sukan Olimpik Tokyo akan datang. Justru persediaan rapi telah dibuat menerusi pemantauan masa ke semasa atlet meskipun negara di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setiausaha Agung MAKAF Datuk Nur Azmi Ahmad berkata program latihan adalah mengikut apa yang telah dirancang bersama Kementerian Belia dan Sukan bagi memastikan kecergasan atlet sentiasa dalam tahap terbaik untuk bertanding. Nanti kita dah meeting bersama Menteri, nanti kita proceed yang kita punya qualifier Olimpik. Our target is to qualify Olympic. We try our best. Kita pun tak hantar ramai, kita hantar dua. Dua adalah yang pergi untuk qualifier. Ada kata, ada yang atlet komiti lain. Tapi yang kita concentrate dalam program ni ada dua je. MAKAF bakal menghantar R. Shamendran dan S. Prem Kumar dalam acara komite untuk merebut sekurang-kurangnya satu slot Olimpik. Beliau bagaimanapun berkata kelayakan Olimpik bagi sukan karate hanya akan diketahui selepas wabak COVID-19 pulih atau reda.
Makaf katanya sentiasa memantau latihan individu atlet setiap hari menerusi video dalam talian. Baik, berita perdana edisi 8 Mei berakhir di sini. Jaga kebersihan diri, amalkan penjarakan sosial dan patuhi PKP bersyarat. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Dan salam hormat.